Hai, Assalamualaikum semua. Murid tahun 4. Okey, cikgu harap semua sihat. Okey, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan bengkel. Okey, ini mungkin benda baru bagi kamu tahun 4. Sebab sebelum ni tak pernah belajar kan RBT. Jadi ni pertama kali pada tahun 2021 kamu akan belajar RBT. Okey, RBT ni sebenarnya sesuatu yang menyeronokkan lah. Bukan kita sekadar belajar dalam kelas, kita juga akan duduk di bengkel. Tahun 4 tak pernah masuk bengkel kan lagi kan. Okay, kita harap bila habis PKP, bila dah sekolah dapat dibuka balik, bolehlah kamu rasa masuk ke bengkel macam mana. Contoh bengkel macam belakang cikgu, nampak tak? Belakang cikgu tu, itulah contoh bengkel. Ada alatan-alatan dalam bengkel, macam-macam jenis alatan ada dalam bengkel. Okey. Alatan-alatan ni kalau tak dijaga dengan baik, jika tak disusun dengan baik, akan berlaku masalah, akan berlaku bermacam-macam jenis kemalangan lah. Okey, macam kamu masuk ke makmal sains juga, makmal bengkel RBT pun ada peraturan dia. Macam kamu datang ke sekolah ada peraturan dia. Balik rumah ada peraturan kat rumah. Sama juga kalau kita masuk ke bengkel RBT, adalah dia punya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, hari ini kita nak belajar tentang keselamatan bengkel. Kenapa nak kena belajar tentang keselamatan bengkel ni? Kena belajar sebab nanti bahaya kalau kita tak belajar, kita tak faham tentang keselamatan-keselamatan yang perlu kita ambil semasa berada di bengkel. Apa yang boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Okey, kalau kita main masuk je, nanti akan jadi masalah lah kepada diri kita. Bukan kepada diri kita saja, kepada kawan-kawan kita. Kalau berlaku kemalangan sebab kita bermain dalam bengkel, sebab kita tak ikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, hari ini kita belajar tentang peraturan keselamatan bengkel. Okey. Ini tentang keselamatan bengkel. Okey, kalau kamu tengok kat depan kamu ni, ada kan cikgu punya slide tentang keselamatan bengkel. Okey. Okey, ini yang kamu akan belajar. Menyatakan peraturan keselamatan diri bengkel, peralatan dan bahan. Okey, hari ini kita akan tengok kepada peraturan bengkel. Okey. Kenapa kita perlu menjaga keselamatan di bengkel? Kita ikut baca sini. Pengurusan keselamatan yang baik dan bersistematik dapat mengelakkan kemalangan dalam bengkel, reka bentuk dan teknologi RBT. Kemalangan berlaku disebabkan oleh kecuaian atau kejadian di luar jangkaan. Oleh itu, semua murid perlu mengutamakan keselamatan yang telah ditetapkan di dalam bengkel RBT. Kita nak elak kepada kemalangan. Kemalangan ni kita tak berjangka bila akan berlaku. Jadi, kita perlu berdisiplin, kita perlu jaga keselamatan kita dengan mengikut peraturan. InsyaAllah bila kita ikut peraturan, insyaAllah kemalangan tu kita boleh elakkan. Okey, kita tengok kepada keselamatan, peraturan keselamatan bengkel. Okey. Kalau kita tengok kat sini, keselamatan bengkel peraturan keselamatan bengkel. Kalau kita tengok kat sini, ada berapa peraturan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 9 peraturan yang perlu kita ikut. Okay? Yang pertama sekali sebelum kita masuk bengkel, kita perlulah dilarang masuk tanpa kebenaran guru. Kalau nak masuk bengkel, tak boleh masuk tanpa guru. Kalau Cikgu Hamzah kata tak boleh masuk bengkel, jadi tunggulah kat luar bengkel tu. Tak boleh masuk.
Jangan memandai-mandai pergi buka pintu bengkel, pergi masuk kat dalam bengkel, itu adalah salah. Kalau jadi apa-apa, cikgu tak ada masa tu, apa kamu nak buat masa cikgu tak ada tu? Itulah kepentingannya mengikut peraturan. Okey, dah boleh masuk, cikgu dah benarkan. Bila masuk kena buat apa? Kena pastikan semua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik. Okey. Kalau masuk bengkel, kena buka lah tingkap dengan pintu. Kalau masuk dalam gelap, meraba-raba dalam gelap, macam mana nak buat kerja? Agak-agak boleh buat kerja ke dalam gelap? Tak boleh kan? Kalau dalam gelap memang tak boleh buat kerja, mata tak nampak. Jadi kita perlu pastikan tingkap dibuka sepenuhnya. Dan udara yang baik ada dalam bengkel. Kalau tertutup semua, mati lemaslah kita. Okey. Seterusnya, bersihkan dengan segera jika terdapat sebaran tumpahan di lantai. Okey. Maksudnya bukannya kita bawa makanan masuk dalam bengkel. Kat sini kalau kita tengah buat sesuatu projek di dalam bengkel, kalau tertumpah, contohnya tertumpah cat, perlulah kita bersihkan dengan segera. Jangan biar. Nanti kawan jalan dekat tumpahan tu tergelincir, jatuh, mati. Sangat-sangat bahaya. Okey, kalau tumpah ke cat ke minyak ke, terus sapu bersihkan. Okey, seterusnya, beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Janganlah sorok pula luka tangan. Kalau tangan terluka terkena pisau, jangan sorok pula dekat cikgu, takut nak beritahu. Jangan. Kena beritahu secepat yang mungkin. Boleh cikgu boleh ambil tindakan yang pantas. Cikgu boleh rawat. Okey, seterusnya minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Okey. Bila masuk bengkel tu, jangan pula pandai-pandai pergi ambil bahan, pergi ambil peralatan. Yang kadang-kadang cikgu tak perlukan pun. Kita tak perlukan untuk buat projek pun dengan bahan-bahan tu. Jadi jangan memandai-mandai. Ikut arahan cikgu dari semasa ke semasa. Bila cikgu kata ambil pelayar, baru ambil pelayar. Cikgu kata ambil pisau, baru ambil pisau. Macam tu. Jangan pandai-pandai. Cikgu tak suruh ambil gunting, kamu pergi ambil gunting. Cikgu tak suruh ambil kursi, kamu pergi ambil kursi. Jadi, kena dengan arahan cikgu dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya. Hilang muka cikgu. Okey, seterusnya, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Okey, bila dalam bengkel ni, kita tak bagi bawa beg sebab apa? Satu, sebab bila ada beg akan menjadi gangguan di dalam bengkel. Kita nak berjalan pun tersepak beg. Bila tersepak beg, jatuh tergolek. Bila tergolek, cedera. Bila cedera, pergi hospital. Bila pergi hospital, masuk wad. Masuk wad tak boleh balik rumah, tak boleh pergi sekolah. Kan menyusahkan. Jadi letaklah beg di mana? Letaklah beg di luar bengkel. Okey. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Sebab itulah pentingnya kita belajar fungsi alatan. Kita kenal alatan dan kita tahu fungsi-fungsinya. Barulah kita tahu menggunakan alatan dengan betul. Kalau kita tak belajar benda-benda itu semua, kita tak akan tahu. Okey. Seterusnya, dah siap semua kerja kita dah siap buat. Mestilah kita bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Jangan biar bengkel tu kotor. Bila dah siap kerja, teruslah kemas-kemas bengkel tu balik. Jangan biarkan bengkel tu dalam keadaan kotor. Nanti bukan kamu saja yang nak guna bengkel ni. Mungkin akan ada kelas lain pula. Tahun 5 nak guna, tahun 6 nak guna, kelas tahun 4 yang lain pun nak guna juga. Jadi pastikan bersih. Okey. Seterusnya sebelum tinggalkan bengkel, kita kena pastikan semua suih elektrik ditutup. Okey, matikan semua suih elektrik seperti kipas dan juga lampu. Kalau kita ada guna alatan elektrik lain pun, kita kena cabut suis, tutup. Jangan biarkan benda tu terpasang. Satu, membazirkan elektrik. Kita tak nak melakukan pembaziran. Okey? Okey, itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Hanyalah peraturan keselamatan
bengkel. Mudah saja. Nanti dah sekolah buka, baru kita boleh masuk bengkel. Sekarang ni kita belajar dulu apa itu peraturan keselamatan bengkel. Okey, untuk latihan hari ni, cikgu dah bagi modul kan. Mak ayah dah ambil hari tu. Okey, cikgu suruh kamu buat sekarang ni peta buih. Okey, dah ada dekat modul tu. Untuk RBT, ada tarikh untuk hari ni. Hari Khamis. Okey. Peraturan keselamatan bengkel. Okey, kamu perlu tulis apa itu peraturan keselamatan bengkel yang telah ditetapkan, yang telah cikgu ajar kamu. Isikan tempat kosong dalam peta buih tersebut. Okey, itu saja hari ini tahun 4C dan 4G. Senang saja kan? Tak susah pun untuk kita belajar hari ini peraturan keselamatan bengkel. Okey, itu saja. Nanti dah siap latihan, hantar dalam grup WhatsApp. Kita nak semak. Okey, itu saja hari ini. Sekian, terima kasih. Okey. Bye semua. Buat kerja tu ya.